Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabihan binti Umar Hamid. Bersama-sama saya Dr. Regis, Dr. Muhammad Effendi Iwan Muhammad Metori. Kami daripada Industri Kebahasaan Malaysia akan membentangkan pengujian kesahan muka dan kandungan rubrik pembentangan komunikasi holistik RP Koholis berasaskan Content Validity Index atau CVI. Kemahiran komunikasi merupakan satu cabar kemahiran wajib yang perlu ada bagi setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran di Industri Pengajian Tinggi. Kemahiran komunikasi juga menjadi sebahagian daripada kemahiran keberpasaran dan tersenarai dalam kemahiran pembelajaran di Alaf 2021 seperti mana yang dinyatakan oleh Husaina dan rakan-rakan 2019 dan Lampi pada tahun 2019. Terdapat pelbagai kaedah pendekatan yang digunakan oleh Industri Pengajian Tinggi dalam melatih pelajar dalam kemahiran komunikasi. Antara pendekatan yang sering digunakan adalah menerusi penilaian pembentangan pelajar. Di Kolej Komuniti juga, pelajar akan dinilai aspek komunikasi berdasarkan tugasan pembentangan yang diberikan oleh tenaga pengajar. Oleh itu, rubrik adalah satu alat pemakahan yang memberikan penjelasan terperinci dan jangkaan kaitan yang perlu dipenuhi oleh pelajar bagi tugasan pembentangan. Berdasarkan penelitian pengkaji terhadap garis panduan pelantikan penilaian panel luar bagi menilai item oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti pada tahun 2020, borang penilaian item panel penilai luar yang sedia ada merangkumi 9 komponen. Namun begitu, hasil penelitian skop yang dinilai adalah terlalu umum kerana borang tersebut digunakan pakai untuk penilaian semua jenis instrumen yang digunakan di Kolej Komuniti. Oleh demikian, borang penilaian pakai ini telah memberi kesan terhadap penilaian kualiti instrumen yang berbentuk rubrik. Ini kerana didapati tiada spesifikasi penilaian terhadap aspek seperti kriteria, subkriteria, deskriptif, tahap skala yang digunakan bagi penilaian rubrik yang sedia ada. Ia merupakan satu-satunya kaedah yang digunakan dalam menentusahkan instrumen yang dibangunkan di Kolej Komuniti. Oleh demikian, bagi mengekalkan kualiti instrumen rubrik ini, satu kaedah yang berbeza dalam menilai instrumen, terutama instrumen rubrik, wajar diperkenalkan bagi menentukan tahap kesahan instrumen rubrik terutamanya di Kolej Komuniti. Seperti mana kita tahu, instrumen merupakan satu alat yang digunakan dalam mendapatkan maklumat data bagi mengukur sesuatu perkara. Sebelum instrumen tersebut digunakan atau diedarkan, menjadi satu keutamaan suatu instrumen diuji terlebih dahulu bagi memastikan tahap kejutan instrumen. Ia merupakan satu proses penting di mana ia merangkumi kesahan instrumen, validity dan kebolehpercayaan atau reliability seperti dinyatakan oleh Ghazali 2018. Menurut Chua 2009, bagi memastikan hasil pengukuran yang bermakna, suatu instrumen itu perlu mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Menurut Aziz Yahya dan rakan-rakan pada tahun 2020, kesahan instrumen juga adalah untuk menilai sejauh mana suatu instrumen yang digunakan boleh menguji apa yang sepatutnya diuji. Terdapat pelbagai jenis kesahan yang boleh diuji terhadap satu instrumen itu, antaranya kesahan muka, kesahan kandungan, kesahan konstruk, kesahan dalaman dan juga kesahan menumpuk. Kesahan muka adalah untuk mengesahkan item-item yang dibina mewakili konstruk termasuk ketepatan bahasa, ejaan dan frasa ayat. Manakala kesahan kandungan adalah untuk mengesahkan item-item dalam instrumen telah mewakili semua aspek yang diuji menepati kandungan bidang yang diuji. Content Validity Index atau CVI telah mula diperkenalkan oleh Linnon pada tahun 1956. Pada ketika itu, tujuan beliau adalah melakukan CVI untuk mengetahui sejauh mana jawapan yang diberikan oleh subjek terhadap item ujian yang boleh dianggap sebagai sampel yang mewakili jawapan sebenar. Komponen kesahan menerusi CVI secara umumnya boleh merangkumi penilaian terhadap kejelasan frasa, kewakilan domain, ketepatan domain,
kesesuaian instrumen. Menurut D-Values 2017, kesahihan muka yang dinilai adalah merangkumi laras bahasa, kejelasan ayat dan kebolehbacaan. Sehingga kini, CVI masih mendapat tempat di kalangan pengkaji dalam menentukan tahap kesahihan instrumen seperti kajian yang dijalankan oleh Sapis Sabilan pada tahun 2020, Saiful Bahri 2019, Zam Zaidah 2015 dan Al-Manashirah pada tahun 2019. Bagi menjalankan kajian ini, objektif kajian adalah menentukan tahap kesahihan muka dan kandungan instrumen rubrik pembentangan komunikasi Arpicoholis menggunakan kaedah Content Validity Index (CVI) yang dibuktikan melalui kesepakatan pakar. Persoalan kajian adalah apakah tahap kesahihan muka dan kandungan instrumen rubrik pembentangan komunikasi Arpicoholis menggunakan kaedah Content Validity Index (CVI). Bagi metodologi kajian, penilaian kesahihan muka dan kandungan rubrik Arpicoholis ini telah melibatkan 30 item yang terdapat di dalam rubrik, di mana di dalam rubrik tersebut mempunyai 4 pecahan kriteria utama iaitu komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan, komunikasi bertulis dan etika penyediaan pembentangan. Kajian dimulakan dengan pengkaji menyediakan borang kesahihan kandungan dan muka. Seterusnya adalah proses pemilihan pakar dilakukan. Kesahihan muka dan kesahihan kandungan ini dilakukan secara serentak melalui panel pakar profesional yang sama. Borang kesahihan pakar diberikan kepada pakar bersama-sama surat lantikan menerusi email. Pemeriksaan kesahihan pakar ini dilakukan secara atas talian mengambil masa selama 2 minggu. Maklum balas pakar yang diterima oleh pengkaji dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menerima cadangan penambahbaikan yang diberikan oleh pakar penilai secara atas talian. Bagi proses kesahihan kandungan dan muka, pengaji telah mengambil pendekatan kuantitatif menerusi kaedah Content Validity Index bagi setiap item. Seterusnya, pengkaji akan membuat penyuraan CVI sebagai proses analisis data. Berikut adalah perincian pemilihan pakar. Teknik pemilihan pakar adalah berdasarkan teknik persampalan tujuan. Menurut Grant dan Davis, pada tahun 1997, pemilihan pakar adalah berdasarkan 3 kriteria utama iaitu kelayakan akademik, bidang kepakaran, pengalaman dan juga pengalaman dalam bidang. Berikut adalah garis panduan yang dinyatakan untuk bilangan pakar dan juga nilai CVI yang diterima berdasarkan bilangan pakar yang diambil. Bagi tujuan kajian ini, pengkaji memilih 6 orang pakar seperti yang dicadangkan oleh Polip dan rakan-rakan pada tahun 2007 dan Muhammad Saiful Bahri pada tahun 2019. Berikut adalah latar belakang pakar profesional yang telah dilantik. Daripada 6 orang pakar, didapati 5 pakar adalah daripada institusi awam dan seorang adalah pakar mewakili institusi pendidikan swasta atau RPTS. Seramai 4 orang pakar dalam bidang komunikasi, seorang pakar daripada pembangun instrumen college community dan seorang pakar dalam bidang pengukuran dan penilaian. Berikut adalah komponen penilaian kesahihan Arpicoholis. Terdapat 3 kriteria utama yang dinilai iaitu ketepatan yang merangkumi deskriptor yang terdapat daripada rubrik, sama ada ia bertepatan dalam mentafsirkan subkriteria yang diuji. Kedua adalah kesesuaian penyataan dan kejelasan yang merangkumi struktur ayat arah bahasa yang digunakan di dalam rubrik. Berikut adalah pengiraan CVI. Bagi indeks CVI adalah jumlah yang dipersetujui pakar dibahagikan dengan bilangan pakar, dan untuk summary CVI adalah jumlah ICVI dibahagikan dengan bilangan item. Berikut adalah dapatan analisis data bagi ketepatan. Terdapat 7 item yang mempunyai nilai ICVI kurang daripada 0.78 dan sebanyak 23 item mempunyai skor ICVI melebihi 0.78 dan nilai SCVI adalah 0.9.
Berikut adalah dapatan bagi kesesuaian item. Terdapat 6 item mempunyai skor kurang daripada 0.78 dan 24 item mempunyai skor melebihi ICVI 0.78 dan nilai bagi SCVI over average adalah 0.9. Bagi kejelasan, terdapat 11 item mendapat skor kurang daripada 0.78, 19 item mempunyai skor ICVI melebihi daripada 0.78 dan secara keseluruhan SCVI adalah 0.76. Kesimpulannya, tahap kesayangan instrumen RP-Coholis dari aspek ketepatan, kesesuaian dan kejelasan dalam keadaan baik tetapi perlu membuat penambahbaikan daripada kaedah SCVI. Penggunaan kaedah ini membantu pengkaji dalam membuat keputusan berdasarkan pembuktian kesepakatan pakar dalam penentuan kualiti item dan dicadangkan juga kajian lanjut wajar dilaksanakan bagi menentukan tahap kebolehpercayaan instrumen ini. Sekian saja, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.